Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bahagian 4 dan bahagian 5. Hari ini saya nak terangkan dua bahagian. So, yang pertama adalah bahagian keempat iaitu menambah dan menolak matriks. Okay. So, katakan kita ada dua jadual. Okay. Jadual penjualan kipas angin pada bulan Mac dan kedua jualan kipas angin pada bulan April. So, kita tukar kepada dua matriks. So kita label lah untuk bulan Mac tu katakan kita label P, matriks P, April, matriks Q. Okay. Soalan. Jumlah jualan kipas pada bulan Mac dan April boleh diperoleh dengan menambah matriks P dan matriks Q. Okay, so kita tambah. Okay, macam mana dia dapat jawapan 36, 33, 20, 19, 29? Okay, caranya adalah kita akan tambah unsur yang sepadan. Okay, so 16 tambah 20. So dapatlah hasil dia 36. So untuk menambah matriks, menambah dua matriks, kita akan tambah unsur yang sepadan. Okay, kalau 18, kita akan tambah dengan 15. So tambah 2 ni, dapatlah jawapan dia di sini, 33. 4 ni, kita tambah dengan 5. So dapat jawapan dia 9. Okay. Cuma kita menulis hasil jawapan untuk penambahan matriks mesti dalam bentuk matriks juga. Okay. Maksudnya tadi yang saya tulis di sebelah bawah, so kita boleh tulis macam ni. So ini dikira jalan kerja lah, 16 tambah 20. So jawapan tu tulis di sini sama dengan 36, 33, pemudahkan semua sekali. Okay. Jadi penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matriks tunggal yang sama peringkat. Jika kita ada matriks A, so unsur dia A11, A12, okay, unsur dia, dan matriks B, unsurnya sama peringkat kedua-duanya adalah sama, okay, 2 darab 2. Okay, matriks 2 dengan 2. Jadi kita boleh tambah dengan menggunakan formula A tambah B. So kita akan tambah semua unsur yang sepadan. Kalau kita nak tolak, so kita akan tolak semua unsur yang sepadan. So ini formula dia. Yes. Contoh 6. Soalannya, tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikut. Berikan sebab anda. Okay, syarat utama untuk melaksanakan penambahan, penolakan matriks mesti peringkat yang sama. So kita kena tengok A. A ada 2 baris, 3 lajur. So 2 darab 3. Peringkatnya. So yang ini 2 darab 2. So peringkat tak sama. Bermakna A tidak boleh. Okay, kita tak boleh nak laksanakan sama ada tolak atau tambah. Sebab peringkatnya tidak sama. Okay, C. C ni dia ada 1 baris 2. So 1 darab 2, 1 darab 2. Peringkat yang sama. So boleh. Okay, kerana peringkatnya sama. Okay, next. E dan F. Okay, 2 darab 2. Ini pun 2 darab 2. So boleh. Sebab peringkatnya sama. Okay, soalan D. 2 darab 1. 2 darab 2 peringkatnya, jadi peringkat tidak sama, so tidak boleh. Okey, jelasan yang pertama. Jadi setiap kali kita nak tambah atau tolak matriks, mesti tengok yang pertama peringkat dia. Okey, contoh 7. Okey, diberi matriks C dan D, hitung C tambah D. So kita semak. Kita ada yang ini 2 darab 3,
2 darab 3. So peringkat sama, so kita boleh buat tambah. So cara dia. Okay. So kita boleh tulis macam ni. C tambah D. So kita tulis matrix C tu apa, tambah dengan matrix D. Okay, unsur-unsur dalamnya. Okay, dan awak sama ada tulis yang ini ataupun terus tulis kat bawah ni pun boleh. Okay. So tulis ya. So warna berbeza ni nak tunjukkan satu matrix C, satu matrix D. Kalau jawapan ni dapat negatif, negatif lah. Kalau jawapan dia perpuluhan, tulis perpuluhan. Kalau dapat pecahan, boleh tak pecahan. Kalau dapat nilai perpuluhan yang panjang, boleh tukar pada bentuk pecahan. Okay. So kalau kita nak tolak, okay, diberi matrik P dan Q, so hitung P tolak Q. So yang ini, P ni dia punya peringkat adalah 3 darab 3, Q peringkatnya 3 darab 3. So kita boleh tolak. Okay, so kita tulis. Ini dikira jalan kerja. Okay, jalan kerja. So selesaikan, awak kira satu-satu. So make sure kalau boleh congak lah. Kalau tak, awak make sure guna kalkulator. Positif, negatif mesti betul. Negatif, positif. Bila awak tulis pun kena tulis betul-betul lah. Operasi tu dengan nilai negatif mesti ada beza. Okay. Okay, sekarang ni contoh 8 diberi matrix D, matrix E dan D tambah E. Itu nilai X dan nilai Y. Okay, kalau dia bagi dalam ni ada pun boleh ubah, so kita kena samakan dua matrix ni. Kita akan kira dulu D tambah E. Dan ini adalah jawapan selepas kita tambah. So kita kena buat yang depan dulu, D tambah E. So kita akan tulis matrix D, 2X tolak 1 semua tu tambah dengan matrix E, disamakan dengan jawapan yang telah diberi. Okay. So kita akan buat satu persamaan. So sebelum buat persamaan yang akhir tu, so kita kira dulu yang di depan ni. Kita kena kira dulu yang ni. Permudahkan lagi. Okay. Sampai dapat sini. Okay. So dekat sini, kita tahu dia adalah dua matriks yang sama peringkat. So dia adalah dua matriks yang sama. Jadi unsur yang sepadan, kita boleh buat persamaan linear. Okay, so 3X tolak 1 sama dengan 8. So pemudahkan. So dapatkan 3X. So kita akan alih negatif 1. So 3X sama dengan 8 tambah 1. 3X sama dengan 9. X sama dengan 3. Okay, ini selesaikan sampai dekat step sini. Pergi sini. Ini kita dah pemudahkan guna kaedah persamaan linear. Okay, untuk nilai Y. So 5 tambah 2Y sama dengan 13. Kenapa tak keluar? Kejap. Okay. So 5 tambah 2Y sama 13. So jawapan Y sama dengan 8. Permudahkan. Okay. Contoh 9. Okay. So soalan berkaitan tambah dengan tolak ni dia boleh bagi pelbagai. Okay. Diberi soalan contoh 9 diberi matrix F tambah 16 negatif 3 tolak 7 10 sama dengan negatif 2 3. So dia dah bagi dah satu persamaan. So kita nak hitung matrix F. So caranya macam mana? Macam mana dia boleh tahu nak tolak lepas tu nak tambah? Okey. Katakanlah kita letak ini adalah X. Okay. Ataupun yang ini tolak Y. Okay, kalau letak X, Y tak nak beza kan. Okay, katakanlah sini yang ini 2, yang ini 3.
So ibaratnya F tolak 2, F tambah 2 tolak 3 sama dengan katakan sini 4. 4. So kalau kita nak tahu F, mestilah kita akan buat F sama dengan 4 tolak 2 tambah 3 sebab sini tadi negatif. Okay, ini positif. So bila kita alih, dia akan berubah. Tapi nilai 2 tu tetap sama. So yang ada dekat sini ni negatif, dah jadi positif. So ni tambah, dah jadi tolak. Okay. So pemudahkan, negatif 2 tolak 16 tambah 7. So dapat jawapan dia negatif 11. 3 tolak negatif 3 tambah 10, jawapannya 16. Okay. Ada cara yang kedua, kalau awak susah nak nampak, awak boleh pemudahkan dulu yang ni. Selesai dulu yang tu, boleh tolak dulu 16 tolak 7, kemudian negatif 3 tolak 10. Dapat jawapan tu baru awak alihkan ke kanan pun boleh. Okey. Contoh 10. Okey, kita ada jadual. Ini adalah jadual stok buku teks tingkatan 4. Subjek sains matematik ekonomi. So soalannya, hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks tersebut. So macam mana nak selesaikan? So kita nak cari stok akhir. So macam mana formula nak dapatkan stok akhir? Kita ada stok awal, kita ada buku baru diterima, kita ada buku hilang dan buku rosak. So stok kita yang akan tinggal adalah kita akan guna formula stok awal tambah dengan buku yang kita baru terima, tolak dengan buku hilang dan rosak. So betul lah baki stok kita. Okay. Jadi ni ada rungan ni. Mana dah lebih dah. Ini. Sorry. Okay. So tambah tolak. Selesaikan matriks. So ini jawapan dia. Maka stok akhir buku teks sains matematik ekonomi masing-masing ialah 350, 356 dan 86. So ini adalah contoh soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan penambahan dan penolakan matriks. Okey, boleh kita pergi part yang terakhir untuk hari ini. Okey, bahagian yang kelima. Mendarab matriks dengan satu nombor. Tadi saya ajar tambah, tolak. Syaratnya mesti peringkat yang sama. Soalan boleh jadi pelbagai. Okey, untuk konsep pendaraban matriks, okey, kita imbas kembali. Kita ada 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. So kita boleh kira sama ada kita nak tambah ataupun kita boleh sebab dia nombor berulang, dia ada 4 kali kita boleh kira secara 4 darab 9. Sama je konsep dia. Okey, sama juga dengan J tambah J tambah J tambah J. Kita juga boleh kira dengan cara 4 kali J. Maknanya tambah kan? So ada 4J, secara 4J. Jika jika Z sama dengan 1, 2, 3, 9 unsur dia, maka Z tambah Z tambah Z tambah Z. Ada 4 kali Z. Kita boleh kira dengan cara kita tambah setiap satu matriks tadi, Z, atau kita boleh buat sebab ada 4 Z. So kita buat 4 kali Z. So 4 darab Z. So maknanya kita akan tulis seperti ini. So cara yang di atas ni betul. Guna cara ni pun betul. Tapi cara darab ni lebih cepat daripada tambah 1, 1, 1. Okey, jadi kita ada satu formula yang mana kalau kita ada suatu matriks A dan kita ada N. N tu adalah suatu nombor, maka kalau kita nak kira NA, so kita akan darab semua unsur di dalam tu dengan nilai N. N tu dikenali sebagai skala. Pendaraban matrik dengan suatu nombor dikenali sebagai pendaraban skala. So kalau kita ada tadi 4Z, so kita akan darab semua unsur dalam Z tadi dengan nombor 4. Okay, tengok contoh.
So kita ada 3D. So kita nak 3 darab D. So kita akan letakkan 3 tu di depan matriks D. So 3 akan darab dengan semua. 3 darab negatif 5, 3 darab 4, 3 darab 2, 3 darab 1. Okay, yang ini cikgu tunjuk serentak serentak untuk soalan B. So sama juga untuk D. Saya akan darab semua unsur dalam D dengan negatif 1/2. Okay. Jawapan dia. Okay, jawapan boleh tulis sama ada pecahan atau perpuluhan bergantung pada nombor yang awak dapat. Okay. Ada soalan tak sehingga setakat ini? Laju sangat ke cikgu? Okey ke semua? Boleh respon? Okey? Cikgu, cuba cikgu ulang balik. Lepas tu kenapa tak senyap je, tak cakap? Awak kalau diam je, saya anggap awak faham je. Kalau awak tak faham, terus cakap. Yang bagian mana? Yang tak faham? Yang bahagian start yang B tu, negatif 1/2 tu. Negatif 1/2. Oh, yang macam mana nak darab ni? Okey. Okay. Kita guna konsep kita darab. Macam kita ada contoh lain yang paling mudah adalah okey macam ni. 2 darab X tambah 2. Kalau kita ada nombor 2 kat depan, dalam tu kita ada persamaan kan. So kita akan darab ungkapan tu. Yang ni. So kita akan dapat 2X tambah 2. Maknanya kalau kita nombor je kat depan, dia nombor, kita akan darab semua yang dalam. Jadi kita akan darab 3 ni darab negatif 5. 3 darab 4. 3 darab 2. 3 juga darab dengan 1. Sama juga dengan negatif 1/2. Okay, 1/2 ni darab negatif 5. Nanti 1/2 darab 4. Mesti darab dengan semua unsur. Satu-satu. Okay. So nak selesaikan jawapan, kita memudahkan je lah. Okay, boleh tekan kalkulator ataupun nak boleh congak kalau awak boleh congak. So jawapan dia dekat sini, permudahkan. Yang ini pemudahkan. 3 darab negatif 5. So dapat negatif 15. Kalau yang ini kita darab semua sekali dengan negatif 1/2. Okay, kalau awak tengok unsur dua-dua ni unsur sama je asalnya. Asalnya unsur sama tapi skala dekat depan tu berbeza. Jawapan akan dapat lain lah. Permudahkan. So 3 darab 4 dapat 2. 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3. So ini jawapan akhir. Sebab kita darab matriks, jawapan kita mesti tulis dalam bentuk matriks. Okey. So kalau negatif 1/2 ni, memudahkan. So dapat 5/2, negatif 2, negatif 1, negatif 1/2. Faham tak? Faham cikgu, faham. So kalaulah dia bagi soalan lain, contohlah dia kata 5D. Sama juga yang darab tu 5 tu kita kena darab semua unsur kat dalam. Okey. Contoh 12. Contoh ni silap ni. Ni tolak. Okey. So ini soalan susah sedikit. Okey. So dia ada P dari matriks Q dan hitung 3 dalam kurungan P tolak Q. Dalam kurungan pula. Okey. So macam mana kita nak pemudahkan? Kita akan kira cara dia kita ikut bot emas tu. So kalau kita ada soalan, ada kurungan, ada darab, bahagi, tambah, tolak. Mana kita selesaikan dulu? So kita mesti buat dalam kurungan dulu. So kat sini dalam kurungan, kita akan tolak P tolak Q. So yang itu kena kira dulu. Bila dapat jawapan dalam kurungan, baru kita darab dengan 3 dekat luar. So jadi permudahkan dulu yang di dalam, tolak. Okey. Untuk dekat sini, kenapa terus dapat 1 terus matriks? Sebab dia dah permudah, dia tak tulis dah panjang-panjang. Dia tak tulis dulu 7 tolak 2.
9 tolak negatif 3. Dia tak tulis macam ni. Dia tak tulis panjang-panjang ni. Dia terus kira congak. Maknanya terus dapatkan jawapan. Okey. So bila dia dah dapat jawapan tolak ni, so kita akan darab dengan 3 dekat luar. So 3 akan darab 5, 3 darab negatif 4, 3 darab 6. Kita darab setiap satu. Semua sekali. Sampai 8. Okay, so akan dapatlah jawapan dia. Macam ni. Okay. Boleh? Untuk operasi yang lebih kompleks macam ni, kita kena tengok apa yang kita perlu selesaikan dahulu. So kita mesti mula kurungan. Tak kisahlah kurungan macam mana pun, darab atau bahagi. Lepas dah selesai darab atau bahagi, tambah tolak kan. So untuk kes ni, kita akan mula dengan kurungan. So bila dah tak ada kurungan dah tak ada operasi lain, tinggal opsi darab je. So kita akan darab dengan 3 buat dekat luar. Sama juga kalau dia bagi soalan lain. Kalau dia bagi 3P tolak 5Q. So untuk yang ini kita kena tolak. Tapi untuk tolak tu kita mesti darab dulu dengan 3 untuk P. Darab dulu 5 untuk Q. Baru kita boleh tolak. So cara untuk selesaikan tambah tolak darab bahagi kos yang biasa kita guna asas tu, kena tengok kaedah ni. Ni yang buat emas ni. Okay, kita pergi next. Nak habis dah ni saja. Okay, contoh 13. Okay, kita ada satu persamaan matriks. So cari nilai X dan nilai Y. Okay. Kalau kita tengok betul-betul matriks ni, yang kat sini kita ada darab. Lepas tu tolak matriks sama dengan jawapan. Okay. Kita boleh permudahkan dulu. So yang depan ni, kita dah tahu dia darab 1/2. Kita tak boleh selesaikan macam ni. Kita kena kembangkan dia lah, kena darab dulu. So dapatlah 2, 6. Okay, sini jawapan dia 2, 6. Okay, tolak X negatif 3 sama dengan 5Y. Okay, untuk selesaikan yang ini, ada dua cara lah. Sama ada, awak nak tulis macam ni pun boleh. Membuat hasil 2 tolak X. 6 tolak ni saya pemudahkan jadi tambah 3. Okay, ataupun terus dapat jawapan dia dekat sini 9 kan. Okey, sini saya tulis kat sini sama dengan 5 sini Y. Okey, cikgu memudahkan. Tapi yang ini dia nak kalau kita tak buat yang ini pun terus pergi jam dekat sini pun boleh. Sebab kita nak perbandingan, kita nak persamaan linear tu yang kita nak. So 2 tolak X sama dengan 5. So pemudahkan X sama dengan 3. Negatif 3. So 6 tolak negatif 3. So tadi 9 kan. So Y tu sebenarnya dah dapat jawapan dia 9. Boleh? Okey, tak faham tak yang ni? Cikgu ulang balik semula. Okey ke? Cikgu, just nak Ya. tanya kenapa dia tambah 3 cikgu? Apa dia tak dengar? Macam kan jadi cikgu pemudahkan, cikgu jadikan 6 tambah 3. Kenapa dia terus tambah macam tu cikgu tak faham? Oh, kenapa? Sebab negatif. Oh, Negatif, darab negatif. tambah. Jadilah tambah. Okay, faham. Yang ini awak kena ingat ni, benda ni benda asas, basic. Nak positif. Dapat apa? Positif. Negatif, positif. So nombor simbol yang berbeza akan dapat nilai negatif. Yang tu kena ingat lah. Okay, kalau tak ingat guna kalkulator lah. Tapi kalau awak ingat lagi bagus lah. So takkan salah. Okay, ada yang nak tanya? Faham tak? Kita kena tahu kalau kita nak tolak, tambah, kita mesti peringkat yang sama. Darab dia tak ada masalah sebab darab kita akan darab dekat nombor depan. Dan soalan akan tanya pelbagai bentuk. Dan biasanya soalan dia akan akhirnya selesai menggunakan kaedah persamaan linear. Itu biasa. So daripada step ni, dia tak buat ke bawah ni kan, dia terus pejam kat sini. Boleh je.
awak nak tulisan ni dekat dulu bawah pun boleh juga. Tak ada masalah sebab akhirnya kena buat macam ni. Akhirnya kena ada persamaan linear juga. Baru boleh selesaikan nilai X dengan Y. Katakanlah soalan ni dia ada penambahan dekat belakang ni ataupun ada soalan B, cari nilai X tambah Y. Sudah dapat nilai X, dapat nilai Y, tambah je lah X tambah Y. Ataupun tanya Y tolak X ke. Okay, boleh. So, cikgu rasa cikgu nak stop dekat sini. Okay, kita stop dekat sini. Saya akan bagi latihan untuk hari ini dalam grup. Kejap lagi. Okay, terima kasih untuk kelas hari ini.